Tapi yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah dari mata dah tak berapa nampak. Kita tengok mana nak kira. Ah, mana slideshow? Lama tak guna. Slideshow. Alhamdulillah. Okay, nampak ya? Nampak. Nampak. Kita teruskan. Kita tekan kot. Jadi saya namakan kursus ni kursus bahasa Arab Al-Quran Yusra. Ringkasan baki. Baki maksudnya yang kekal lah kan. Atau baki maksudnya yang tinggal. Yang kekal dan tinggal yang kekal. Jadi insya-Allah Quran ni bila kita belajar, kita baca dan memahami, kepahaman tu insya-Allah akan kekal dan akan bertambah-tambah selagi kita mengkaji. Dan itu yang diarah pada kita sebenarnya bukan untuk menghafal, bukan untuk membaca saja, tapi untuk bertadabbur. Reflect dengan ayat Quran. Sebab tak jalan. Oh ya. Okey. Ayat Quran ini maksudnya saya teringat apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Jasri Audah, bahawa Al-Quran ini ialah untuk sesiapa yang mendekatinya, memahami ayatnya, bergantung kepada cara mana, apakah tujuan dia mendekati Al-Quran. Bermaksud kalau dia mendekati Al-Quran sebagai ahli falsafah, dia akan dapat banyak perkara-perkara falsafah dalam tu. Kalau dia mendekati Al-Quran dengan pendekatan ilmu psikologi, dia memang bidang psikologi, dia mendekati Al-Quran untuk cari tentang ilmu psikologi, maka banyak situ. Tentang kenegaraan pun ada, tentang keibubapaan juga ada ayat-ayat yang menjurus pada itu. Sebab apa yang kita faham, apa itu ilmu tu ialah datang pada Allah SWT. Ilmu tu datang pada Allah SWT. Maksud bila kita nak membaca Al-Quran tu, kita kena berdoa lah. Sebab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim kan. Wala ya'du, satu lagi apa tu ayat kursi. Tiada satu ilmu yang akan disampaikan pada kita kecuali dengan izin Allah kan. Jadi kita kena doa kepada Allah untuk beri kita kefahaman dan ingatan yang kuat untuk mengingati apa-apa yang telah belajar, dan insya-Allah dan doa, usaha dan juga banyakkan sedekah. Sedekah satu perkara yang memudahkan kita mendapat ilmu. InsyaAllah, jadi kita teruskan. Jadi itu kursus baki ini telah saya usahakan sejak 2017. Yang kali ini ya kali yang ke-60, sebenarnya kali 44. Dan ia telah dikelaskan atau disampaikan sejak 2017, Ramadan 2017, bulan Mei, dan sehingga kinilah. Dan semua tahun ni saya hanya 2 kali saya buat, ataupun setahun sekali lah saya anggap saya akan buat begini, kecuali kalau ada permintaan. Jadi kita teruskan. Bengkel Baki ini pernah kerjasama dengan Qaedah Al-Hikmah semasa almarhum Dr. Siddiq Fadil menjadi presidennya. Sekarang ni Dr. Muhammad Lumbanuti, dan kami biasanya buat kelas di College Al-Hikmah. Cuma sekarang Al-Hikmah dah makin sibuk dan makin pesat membangun, jadi kurang peluang untuk adakan face to face kelas lah di sana. Kita buat hanya dalam bentuk Online. Untuk online ni lebih mudah lah. Orang daripada Singapura pun ada sepatutnya join, daripada Brunei, daripada Kelantan, daripada Johor pun ada. Jadi inilah saya. Saya bukan seorang ustaz. Saya bersekolah di Singapura. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Maaf. Dan saya berhijrah ke Malaysia, belajar di ITM, ambil sains komputer, dan terus ia bermula memang saya daripada dululah
memang selalu baca Quran, walaupun pada umur muda pun saya suka baca, kurang-kurang pun setengah muka surat satu hari, dan begitulah kita harus mula. Maksud kita mula dengan baca Al-Quran, suka baca sampai akan timbul nanti Allah beri petunjuk bahawa kita nak memahami apa yang kita baca. Dan kita langkah demi langkah dan minta pada Allah, dan Allah dorongkan kita untuk memahami yang lebih baik. Jadi pada selepas saya ingat saya buat haji dan di Arafah lah saya berdoa, ya Allah, berikanlah aku kepahaman tentang ayat-ayat-Mu. Di Arafah saya ingat alhamdulillah saya doa di yalah, masa kita antara Zuhur dengan Asar tu kan. Dan alhamdulillah Allah telah lorongkan saya untuk mendalami dengan saya sekarang jadi ahli semua hidup Arabic Syariah Program Ontario Canada. Ini yang saya belajar selama 2 tahun lah tentang ilmu nahu dan juga tafsir Al-Quran berpandukan ilmu nahu itu. Dan saya pernah ikuti kursus Al-Furqan pada 2014 sebelum saya masuk syariah program. Dan saya juga ialah pensyarah sambilan di UniKL mengajar ekonomik. Dan itulah latar belakang saya dari segi pendidikan saya, dan kajian Al-Quran ni saya mendalami dengan bantuan dan dengan berguru juga dengan Yusuf Mulan dan juga beberapa orang, dan juga buat kajian sendirilah. Jadi kenapa saya rasa yang bahasa Arab ni patut lebih mudah untuk dipelajari selain daripada ayat Al-Quran pada surah Al-Qamar yang diulang 4 kali itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr wa hal min muttaqin. Kan? Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu bagi peringatan, bagi untuk kita mempelajari, untuk mengingat maksudnya mendalami ataupun mentelaah dan bertadabbur, reflection. Fahal min muttaqin, maka adakah daripada golongan atau mereka yang ingin mendapat ambil pengajaran, ambil peringatan. Itu. Jadi itu dari segi nak belajar bahasa Arab ni sebenarnya pada saya lebih mudah untuk menguasai bahasa-bahasa lain. Saya dapat perbandingan, saya bercakap bahasa Inggeris, saya pernah belajar bahasa Turki untuk tahu berapa banyak istilah Al-Quran ada dalam bahasa Turki. Dan kita tahu bahawa, dan juga semak juga dengan pernah belajar bahasa Jepun. Dan maksudnya saya dapati dari segi saya tak tahu kenapa dia tak bergerak. Okey. Kita belajar bahasa Jepun, dari bahasa Melayu ni dengan bahasa Arab terlalu rapat. Itulah berkata almarhum Profesor Dr. Siddiq Fadil, bahasa Melayu ni bahasa Al-Quran. Kerana banyak istilah-istilah bahasa Melayu dicedok daripada Al-Quran, kerana bahasa Melayu tidak ada perkataan untuk menggambarkan konsep-konsep yang dibawa oleh Al-Quran. Contohnya kalau kita tengok kan, nama-nama hari dalam satu minggu dalam bahasa Melayu, daripada Ahad sampai Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, semua itu daripada bahasa Arab. Tapi kalau kita banding dengan bahasa Turki yang lebih rapat dengan Islam rasanya, sebab dia lebih rapat dengan negara Arab dan Islam sampai sana dulu, bilangan nama-nama hari dalam seminggu dia hanya Jumaat aja yang diambil daripada bahasa Arab. Dia dipanggil Juma. C-U-M-A, dia sebut J lah, Juma. Lain tu sebelum pasar, selepas pasar, dia punya nama-nama hari dia. Jadi itu menunjukkan betapa rapatnya bahasa Melayu dengan bahasa Arab, atau khususnya bahasa Al-Quran. Adakah beza bahasa Arab dan bahasa Al-Quran? Pada asasnya sama, tapi dari segi penggunaan istilah, penggunaan ungkapan ada yang juga berbeza. Cara tulisan pun ada berbeza juga. Kita akan lihat nantilah. Jadi itu kita akan, bila kita nak belajar satu bahasa, kita lebih mudah kita bandingkan dengan bahasa yang telah kita ketahui. Macam kita biasa bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Orang Malaysia, orang Melayu sini biasa gitu kan.
Jadi kita bandingkan apa yang sama, apa yang beza supaya kita dapat tahu apa punya lenggok bahasa dia. Jadi itu yang kita akan belajar. Lepas tu dalam Al-Quran ini Allah sampaikan cerita-cerita dalam bentuk dialog kebanyakan. 60% daripada Al-Quran ni adalah kisah-kisah. Kisah-kisah Nabi, kisah-kisah kaum masa dulu. Jadi banyak dalam bentuk dialog. Bila bentuk dialog, bentuk dialog atau pengkisahan, ia menggunakan ganti nama, iaitu saya, kamu, mereka. Dan banyak antaranya mereka lah sebab orang ketiga kan Allah ceritakan tentang kisah dulu. Jadi ceritakan kisah pada kita tentang orang ketiga yang telah berlalu sebelum ini. Jadi banyak istilah orang ketiga itu mereka, dia, itu yang paling banyak lah. Dan kita lihat dan daripada Al-Quran ini ada lebih 75,000 perkataan, 1/3, hampir 24,000 hanyalah ganti nama iaitu saya, awak, dia, mereka, mereka lelaki, mereka perempuan, 2 orang, 2 orang lelaki, 2 orang perempuan, semua tu banyak. Itu ada 1/3, 24,000 lebih. Jadi kalau kita dan ganti nama ini hanya 12 bentuk saja yang kita perlu hafal. Dan 12 bentuk ni tak semua yang biasa keluar. Jadi maksudnya yang paling banyak mereka atau dia, kan? Atau saya, ana, anta, antum. Jadi itu yang paling banyak kalau kita dapat kenal 12 perkataan ini, insya-Allah 1/3 Al-Quran ada dalam tangan. Jadi dah mudahkan kerja kita. Okey? Lepas tu kita kenal kata sendi, kata hubung. Preposition dengan conjunction. Dalam bahasa Arab dan peranan nahwu mereka. Okey, apa ni? Jadi apakah peranan kata sendi, kata hubung dalam bahasa Arab ni? Jadi antara peranan dia ialah untuk menghubungkan dua perkataan atau dua keadaan. Dan dia memberi kesan kepada perkataan selepas kata sendi itu. Kita akan lihat kemudian. Jadi kata sendi ni pun kata sendi dan ganti nama kata sendi dalam 20 jenis perkataan dah. 20 jenis perkataan tak semua yang selalu keluar. Yang keluar biasa selalu dalam 12 atau 13. Dan antara kata sendi dan ganti nama dengan isim-isim yang berulang-ulang. Kan? Itu lebih 50% perkataan Quran. Jadi maksudnya dan kata Al-Quran itu banyak berulang-ulang. Contohnya dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kajian dibuat oleh sebuah universiti di Indonesia. 85% perkataan dalam Al-Baqarah diulang-ulang, berulang. Jadi sebenarnya tak susah kalau kita dapat memahami surah Al-Baqarah saja, kita dapat memahami kebanyakan perkataan. InsyaAllah itu dah memudahkan usaha kita untuk mula membaca Quran dengan memahami perkataan-perkataan, dan insyaAllah itu akan ditingkatkan dari masa ke semasa sehingga kita faham apa yang kita baca. Secara literal dulu. Al-Quran ni ulama kata ada 7 lapis pemahaman. Kan? Jadi yang kita buat ni, saya kata tajuk kita ialah mulai memahami teks Al-Quran dalam 12 jam. Jadi itu kita memahami yang literal dulu. Dan lepas tu baru kita boleh belajar dengan lebih mendalam. Okey? Jadi lepas kita belajar tentang ganti nama, kita belajar tentang sendi, preposition dan conjunction, iaitu preposition seperti di, pada, atas, bawah, depan, belakang. Kata hubung dan, walaupun, tetapi, itu semua. Itu kata hubung. Dan keempat, kita belajar pula mengenai kata nama, isim. Serta terjemahan dalam Al-Quran. Jadi isim ni kata nama. Semua bentuk benda kita nampak dalam Quran ni, dalam mata kita nampak tu isim lah kan. Yang benda yang fizikal. Semua tu isim. Tapi ada juga benda yang abstrak juga isim.
Seperti nanti kita lihat nanti, cantik pun abstrak, hijau abstrak, kan? Dia bukanlah nampak fizikal. Hijau nampaklah fizikal warna kan. Tapi ada juga kadang-kadang di mana macam pergaduhan, itu pun isim. Pembunuhan, pembantaian macam berlaku di Palestin sekarang. Itu pun dalam Al-Quran dan bahasa itu panggil isim. Okey, kita akan belajar tentang tu. Lepas tu kita belajar tentang perbuatan. Perbuatan sama juga. Tiap-tiap bahasa dalam dunia ni ada isim dengan perbuatan. Perbuatan kita juga ada sama 3 bentuk kata perbuatan fi'il, iaitu perbuatan sekarang, yang telah berlalu dan akan datang. Sama jugalah present tense, past tense dan future tense. Dan continuous tense yang sedang berlaku. Itu pun ada juga dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab. Okey? 5. Kita tekan 2 kali. Okey. Lepas tu baru setelah kita kenal perkataan-perkataan, kita kenal apa tu ganti nama, apa tu kata sendi, kata hubung, apa itu isim, ganti kata nama dan juga kata-kata perbuatan, baru kita belajar tentang nahu. Baru masuk nahu. Kalau setakat belajar vocabulary saja, tak ada nahu, tak boleh tahu bagaimana satu perkataan berkait dengan perkataan lain. Jadi itulah nahu. Apa nahu dalam bahasa Arab ini, nahu dalam Quran khususnya lah. Kalau bahasa Arab tak fikir sangat tentang baris-baris ni, dia cakap yang khususnya bahasa Arab komunikasi. Dia tak belajar tentang baris. Mengapa baris terakhir perkataan berubah-ubah. Itu nahu. Maksudnya kita akan lihat nanti dalam perkataan-perkataan Al-Quran ini, perkataan terakhir macam Allah. Ada Allahu, ada Allaha, ada Allahi. Kenapa dia tukar daripada dhamma kepada fathah kepada kasrah dalam perkataan terakhir itulah nahu. Kenapa berubah? Kerana ia menunjukkan peranan isim atau perkataan tersebut dalam ayat. Sama ia menjadi subjek, maksudnya subjek dan predikat. Kalau kita belajar dalam ini dalam bahasa, dalam satu ayat kan, atau menjadi subjek pelaku pada perbuatan, atau dia jadi objek pada perbuatan. Dia diperlakukan. Jadi itu akan menunjukkan peranan perkataan atau isim tersebut dalam ayat. Baru kita boleh faham. Jadi dengan nahu, kita tahu hubungan antara perkataan-perkataan dalam ayat untuk memberi makna yang lebih jelas. Lepas tu kita juga belajar tentang frasa. Frasa ni maksudnya dua perkataan bergabung jadi satu makna. Itu kita akan belajar juga. Dan Quran banyak sangat seperti mudah filai. Dia gabungan dua perkataan dan memberi kita kena terjemah sebagai satu makna, sebagai satu perkataan. Dan cukup banyak dalam Quran itu. Dan itu memberi gambaran yang lebih luas daripada apa yang kita faham kalau kita baca perkataan demi perkataan. Okey, itu frasa. Lepas tu baru kita kenal ayat. Kita kenal ayat, kita belajar tentang ayat-ayat, bentuk-bentuk ayat dalam Quran, iaitu jumlah dipanggil. Ayat atau sentences, ayat atau jumlah. Cuma kadang-kadang kita salah faham lah. Mungkin kemungkinan berlaku sebab ayat dalam bahasa Melayu ialah ayat sentences. Ayat dalam Quran ialah ayat yang ada nombor kat ujung dia. Kan? Berapa baris, berapa perkataan, satu baris tu ada bulatan, lepas tu ada angka di dalam bulatan tu ayat. Itu dalam Al-Quran. Jadi yang saya maksud ayat ni adalah sentence. Jumlah. Okey. Kita ada jumlah ismiyah, jumlah fi'lah. Itu ayat isim, ayat biasa, bukan ayat perbuatan, dan ayat yang ada perkataan perbuatan dalam dia. Jadi ada perkara yang kita perlu kenal pasti dan kita kenal pasti ayat tu untuk kita memahami dia dengan lebih betul, Okey. Lepas tu kita belajar tentang kata sendi, haraf khusus,
the special cases, dan terakhir kita akan dan kenapa terdapat beberapa perkataan tidak ikut pattern atau berubah huruf. Ini pun juga kita akan belajar kemudian. Ni semua add-on. Maksudnya lanjutan sedikit. Okey, ada soalan setakat ni? Setakat saya dah cakap ni. Tak ada soalan, kita teruskan. Okey, ini kenapa kita belajar bahasa Arab. I think kita dah tahu tingkat mutu ibadah. Sama ada dalam solat atau membaca doa. Kalau kita faham, sebab untuk kita Allah makbulkan doa kita, jadi kita berdoa pada Allah tu dengan memahami makna perkataan yang kita sebut tu. Itu penting. Kan? Maksudnya doa-doa dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak doa-doa. Doa-doa yang mustajab ini, masa kita baca doa tu, kita kena faham. Paling baiklah. Paling baik kita kena faham setiap perkataan tersebut tu apa pengertian dia. Dan insya-Allah itu yang akan lebih mendapat perhatian Allah SWT, insya-Allah. Ya, jadi kita ada usaha untuk mendekati dia. Dan apa yang hubungkan kita dengan Allah? Kalau kita tahu Allah turunkan Al-Quran melalui Rasulullah SAW, dan itulah merupakan tali hubungan kita dengan Allah, Al-Quran ini. Sebagai petunjuk bagi kita. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk memahami Al-Quran ini, mempelajari Al-Quran, jadi itu akan menjadikan kita ni tidak menghargai message yang Allah sampaikan pada kita. Kita hanya setakat membaca Al-Quran, setakat tilawah. Jadi itu jadi bila kita menghargai message Allah yang Allah sampaikan melalui Al-Quran, dalam Al-Quran, jadi itu yang kita dapat kita dekatkan hubungan kita, our connection dengan Allah SWT. Jadi kadang-kadang dah sampai satu tahap nanti macam kita solat lah. Kalau orang sini saya yakin semua tak tinggal solat kita semua, insya-Allah. Nah, kita tertinggal solat tu kita rasa cukup pelik kan. Yang kita tak, insya-Allah tak akan tinggalkan solat. Begitu juga dengan baca Al-Quran, walaupun baca Al-Quran ni sunat dari segi anu, tapi bila kita baca kita jadi addicted, ketagih. Lebih lagi kita dah tahu apa yang kita baca, setiap perkataan tu atau tak semua. Sebahagian daripada perkataan tu kita tahu maknanya, dan insya-Allah pada satu masa nanti kita akan majoriti atau kebanyakan 95% perkataan itu kita faham, dan insya-Allah itu menjadikan kita hendak lagi membaca, hendak mendalami, hendak lagi bertadabbur, hendak lagi berfikir tentang Al-Quran, dan itu menjadikan hubungan kita dengan insya-Allah dengan Allah lebih baik, dengan lebih rapat. Okey? Okey, right. Okey. Okey, saya